You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Okay, brother. Kita bercakap pasal bagaimana tiba-tiba daripada kerancakan kumpulan rock menaikkan nama mereka pada sekitar tahun 90, awal 90-an, tiba-tiba merudum jatuh tak. Lagu popular, masih popular di radio, tetapi individu yang terlibat seperti artis-artis rock sendiri, mereka tidak lagi dikenali. Maksudnya watak-watak yang menyanyikan lagu tu dah semakin dilupai. Jadi mengapakah ini berlaku? Dan kenapa? Apakah sebenarnya puncanya? Daripada bila benda ni berlaku? Saya secara ringkas bagi tahu apa yang saya lihat daripada permulaan masa kita tengah lagu-lagu rock tengah hit meletup masa tu ada satu rancangan muzik di sebuah stesen TV yang agak popular. Lagu-lagu yang mendominasi rancangan mereka ni adalah lagu-lagu rock. Rancangan ini di sebuah stesen TV yang agak popular, dia mengamalkan juara bulanan. Jadi setiap bulan akan ada pencalonan baru dan sebagainya, kemudian ada juara. Daripada setiap bulan ada juara, bermakna sehingga penghujung tahun nanti akan ada 12 finalis. Juara Januari sehinggalah Disember. So ini yang meningkatkan lagi, menaikkan lagi nama kumpulan-kumpulan rock ketika tu. Boleh dikatakan semua lagu-lagu rock masa tu meletup-letup. Dan bagi mereka yang kumpulan-kumpulan yang terus menghadirkan diri di funfair, mereka mendapat impak yang lebih besar kerana peminat-peminat dapat lihat terus secara live mereka di hadapan mata mereka. Sedangkan ada banyak artis lain yang tidak masuk ke funfair, mereka tidak dapat menjual album sebagaimana artis-artis yang keluar dan bertemu peminat di funfair. Kerana setiap kali artis pergi ke funfair, mereka akan, peminat-peminat ni bila sebelum dia datang, dia tengok ada poster-poster dekat sana kan, di kawasan tertentu yang mana ada funfair tu, nama kumpulan, katalah sebagai contoh Meditasi ataupun Melissa ataupun Dama Sutra ataupun Ekspedisi ataupun May. Mereka akan cari album kumpulan-kumpulan ini di kedai-kedai kaset di kawasan mereka tinggal. Maknanya kalau katalah contoh mereka datang, artis-artis ni akan datang ke funfair di Kota Tinggi contohnya, ataupun di Kulai, atau di Simpang Ranggam, ataupun di Penang jadi fans di tempat sana dia akan cari kaset. Sebab apa? Dia malam nanti dia nak pergi layan kumpulan ni, dia nak dengar dulu. Dia dengar dulu dari kaset. Jadi malam nanti dia nak nilaikan persembahan band-band ini secara live. Itu yang berlaku. Sebab itu artis-artis yang pergi ke funfair ni, dia sukar untuk dilupakan. Maknanya kalau orang yang pernah datang ke funfair, pernah lihat ataupun pernah menonton sendiri persembahan live artis-artis ni, dia takkan lupa dah. Artis tu akan lekat terus dalam ingatan dia. Betul tak? So ini adalah sesuatu yang dah tak ada dah. Sekarang ni dah tak ada funfair. Sekarang ni yang ada, dulu funfair bukan free semua kena bayar, ada tiket. Ada yang RM5, ada yang RM10, bergantung kepada populariti band yang datang tu. Tapi hari ni Carnival buat free show. Free show ni impact dia kurang lah sikit. Sebab apa? Orang tak, yelah, bila kita buat sesuatu free, kita takkan dapat ingat benda tu. Tapi kalau kita beli, contoh apa-apa barang pun, kalau kita dapat percuma, kita kurang menghargai. Tapi apabila kita keluar dengan gaji kita, duit kita sendiri, kita akan lebih menghargai
perkara tu. Jadi ini yang berlaku bila funfair, ramai yang datang beli tiket berpusu-pusu, berebut-rebut, beratur. Ada tu sampai penuh sesak, dah tak boleh masuk pun, nak masuk juga. Itu yang fenomena dulu sehingga kumpulan rock ni naik bagai cendawan lepas hujan. Banyak sangat kumpulan rock masuk, kemudian datang pelbagai grup dengan kadang-kadang tu satu album hanya satu atau dua lagu je yang hits, tapi masih lagi diterima ramai masa tu. Dan kalau mereka ni jalan ke funfair masih ramai lagi yang datang menonton mereka. Jadi impact daripada funfair ni sangat besar. Sekarang dia tak ada benda ni kan, dah tak ada benda ni, jadi impact dia kurang. Kerana kalau kita dalam surat khabar, dalam TV, itu bukan, walaupun kita tengok TV live, tapi dia bukan live secara nyata yang kita boleh nampak aksi dia orang headbanging, menari dan sebagainya, nyanyi. Kita nampak semua persekitaran kawasan tu, maksudnya termasuklah apa yang berlaku di belakang pentas, kita boleh nampak kerana kita berada di tempat kejadian. Jadi itu beza antara live di TV dengan live di funfair. Apabila kumpulan rock ni naik secara mendadak, hamba Allah ni, dia ni memang terbabit secara langsung lah dalam rancangan muzik di stesen TV ni. Jadi dia telah berfikir, agaknya mereka berfikir macam mana nak sekat kumpulan-kumpulan rock ni daripada mendominasi keadaan pada ketika itu. Jadi mereka telah mengeluarkan satu format baru bagi rancangan muzik-muzik. Pada ketika tu dia tukarkan format ada balada, pop rock, irama Malaysia dan sebagainya. Jadi bila masuk pop rock ni, dah tentulah artis-artis lain, artis-artis yang balada seperti Siti Nurhaliza, ada lagu rancak sikit, dia anggap pop rock. Jadi dia masuk dalam kategori rock. Jadi ini membantutkan, telah mematikan band-band rock untuk terus menapak, kerana ialah Siti Nurhaliza dia kategori lain, rock yang sebenarnya kategori lain, tetapi Siti Nurhaliza bertanding. Cuba bayangkan, Siti Nurhaliza bertanding pop rock, irama rock. Jadi kumpulan rock pun, kalau lagu slow mereka ni, dia masukkan dalam pop rock juga. Cuba imagine artis-artis solo, mereka pun ada peminat mereka. Band rock ni, dia orang-orang yang minat rock ni, dia tak adalah nak mengundi ke, nak apa ke, tak ada. Dia memang dengar radio dan menyokong kumpulan-kumpulan ni di radio. Jadi ini telah mencemarkan sikit situasi muzik pada ketika itu. Dengan kategori-kategori ini telah mematikan slow rock, makin hilang. Tak ada dah juara bulanan rock, dah tak ada dah. Sebab dia pecahkan kategori. Jadi artis-artis biasa, artis-artis yang biasanya lagu dia satu lagu atau dua lagu, tiba-tiba dia boleh bertanding 2-3 lagu. Pasal apa? Ada kategori rock, balada dan sebagainya. Dengan cara mereka memecah-mecahkan kategori ini, telah memusnahkan scene rock. Kalau bagi yang baru, yang tak tahu kenapa tiba-tiba rock merudum, itu sebab dia. Itu salah satu punca lah. Jadi slowly kemudian kita makin tidak mendapat tempat di dalam TV. Itu mungkin agenda tersembunyi mereka. Tapi tak apalah. Walaupun band-band rock tak dapat lagi masuk ke TV pada masa tu, dah makin kurang, tapi mereka ni, peminat-peminat ni masih lagi mendengar lagu-lagu ni di radio. Di stage,
apa yang Izo buat, gitaris, solo dan sebagainya. Apa yang Zua buat, headbanging, helikopter ke whatever lah. Apa yang Mael buat, gaya Mael menyanyi, tangan dia macam mana melentik macam ni dan sebagainya. Waktu dia tarik macam mana. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan lain ya. Jadi mereka yang pernah datang ke Funfair dan pernah tengok kumpulan tu, bila dengar je lagu mereka di radio, automatic flashback, throwback apa yang mereka lihat satu ketika dulu. Ini yang kita tengok tak ada pada zaman sekarang. Kalau saya bukan nak cakap lah kan, kalau katalah kumpulan ataupun anak-anak muda yang BBNU yang sekarang ni hanya terbitkan single je, terus jadi artis. Terbitkan single, lepas tu bahan, iklankan dan sebagainya, kemudian siarkan di radio, pergi. Tak tahu macam mana konsep radio sekarang hari ni. Saya rasa mungkin kena bayar kot. Bayar stesen radio untuk siaran dan sebagainya. Kerana radio, sumber pendapatan dia daripada bayaran iklan dan sebagainya. Jadi mungkin mereka menggunakan kaedah instead of bayar iklan, siarkan lagu. So bayar untuk siarkan lagu. Jadi ini telah menyebabkan lagu-lagu yang tak sepatutnya naik terus tiba-tiba hari-hari keluar radio. Bila kita disogokkan dengan lagu tiap-tiap hari, kemudian mereka keluarkan video YouTube. It's smart way to make money, tetapi kita telah disogokkan dengan satu benda yang tidak genuine. Akhirnya band ataupun artis-artis ni yang keluar single dan sebagainya ni, dia tak ada lasting dia tak ada power to last. Maksudnya macam kalau kita dengar Awi, contohnya Awi Wings, ataupun kita dengar Amy Search, Mael Ekspedisi, Ali Ekspedisi, kita lain kan. Ataupun kita dengar Burn Meditasi, Baguio, Dhamma Sutra ya. Jadi mereka ni lain. Bila kita dengar je dia orang nyanyi, kita tahu trademark dia orang tu. Maknanya daripada dulu, 30 tahun dulu sampai hari ni, kita masih kenal dia orang. Jadi they are lasting. Because of what? Because tidak ada fake. Rock tak ada fake. Kita bukan penampilan yang fake. Tak ada single keluar single kemudian tiba-tiba top. Tiba-tiba top, tiap hari keluar lagu dia ni apa semua, tiba-tiba tiap hari keluar kat TV. That is what happening today. BBNU mereka boleh popular hari ni, tapi esok lusa, tahun depan, tahun lagi satu, mereka dilupakan. That is what happening. Ramai berlambak-lambak yang keluar, tetapi mereka akhirnya dilupakan. Tapi ini tidak berlaku kepada kumpulan-kumpulan rock. Mereka evergreen, hijau sampai bila-bila. That is why perlunya untuk kita sustain, mengekalkan. Tengok Piramli, ketulinan dia tu, maknanya dengan karya dia yang banyak dan album dia, dengan lagu-lagu filem dia, sebab itu dia kekal sampai hari ni. Cucu kita pun boleh tengok cerita Piramli berulang kali, walau Piramli tidak ada langsung di zaman mereka. Kita pun tahun 70-an Piramli dah meninggal dunia. Kita pun masih kecil masa tu. Kita orang yang mana rockers, yang otak-otak ni masih kecil masa tu Piramli dah pass away. Tapi pengaruh Piramli tu lasting sampai hari ni. That is what happening to the rockers. So you don't have to worry. Rockers, you are everlasting. You are evergreen. Instead of tak berapa popular hari ni, you akan tetap diingati sampai bila-bila, insya-Allah. So itu saja selebih kurang cerita. Saya nak mengomel pun tak pandai sangat dah. So kita harap semua peminat rock beri sokongan. Bila ada show, pergi ramai-ramai. Okey. So kita sudahi bicara ni dengan wabillahi taufik. Semoga semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Ekspedisi and Instagram Uncle Eddie Ekspedisi. Thank you for watching. Bye.